Hai dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Jita. Untuk video ini saya akan menerangkan mengenai final project saya bagi Design for Director. Dalam final project ini saya telah memilih sebuah naskah yang bertajuk Tamu di Bukit Keni karya Usman Nawang. Di dalam naskah ini saya telah memilih konsep rumah Melayu moden pada abad ke-21 yang terdiri daripada tahun 2001 hingga sekarang. Perabot yang akan digunakan ke dalam set saya ialah seperti sofa, meja, rak buku, lampu dan meja telefon. Segala perabot tersebut akan dicari berdasarkan konsep yang telah dipilih, iaitu Melayu moden. Untuk bahagian director konsep, dalam pementasan Tamu di Bukit Keni ini, saya telah memilih konsep Melayu moden dan di mana pada abad ini terdiri daripada tahun 2001 hingga sekarang. Era yang telah saya pilih dan tahun yang telah saya pilih untuk pementasan ini ialah pada abad ke-21 dan tahun 2010. Lokasinya ialah di bandar dan lebih spesifik di ruang tamu. Versi yang saya akan gunakan di dalam pementasan ini ialah versi Rumah Melayu Moden pada abad ke-21. Bahasa yang akan digunakan pula ialah bahasa Melayu moden. Dalam pementasan ini, saya menginginkan penonton saya melihat pementasan tersebut serta menyedarkan mereka bahawa pada zaman tersebut ramai anak muda yang terpengaruh dengan budaya barat dan sikap masyarakat yang tidak patuh akan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Dan dalam pementasan ini juga saya mengimpikan seorang pelakon yang memang banyak bergiat dalam bidang industri, yang memegang watak sebagai seorang pegawai ataupun seorang bapa. Dan dalam pementasan ini saya lebih memilih Datuk Jalaluddin Hassan untuk memegang ataupun menjadi watak pegawai di dalam pementasan ini. Sebagai artis muda, saya memilih zaman moden pada abad ke-21 ini kerana ingin memberikan kesedaran kepada penonton bahawa dalam pementasan tersebut kebanyakan masyarakat lebih banyak terdedah dan terpengaruh dengan budaya barat, terutama yang golongan muda. Hal ini berlaku kerana peredaran zaman yang semakin canggih dan moden. Sebagai seorang penonton, saya akan datang dan melihat pementasan tersebut kerana ingin mempelajari mesej yang ingin disampaikan ataupun yang telah disampaikan oleh pelakon. Bahagian karakter addendum, pada bahagian latar masa skrip, ini tiada menyatakan tahun, bulan dan hari, tetapi hanya menyatakan waktu sahaja. Seterusnya untuk bahagian latar tempat pula, naskah ini ada menyatakan bahawa rumah ini menggunakan rumah Melayu. Ruang yang lebih dominan digunakan di dalam skrip tersebut ialah ruang tamu. Gaya hiasan pula yang digunakan ialah lebih kepada rumah Melayu. Terdapat 3 jenis warna yang digunakan di dalam naskah ini, iaitu warna biru, putih dan hijau. Set yang akan digunakan pula ialah seperti rak buku, meja kecil, sofa dan lampu. Selain itu, di dalam naskah ini juga ada menyatakan suasana di waktu pagi pada muka surat 233 dan mempunyai suasana yang berangin serta udara yang segar. Pada bahagian floor plan pula, saya telah mereka sebuah floor plan di ruang tamu. Saya memilih ruang tamu sebagai ruang utama ke dalam set kerana kebanyakan pergerakan pelakon berlaku di ruang tamu. Tambahan pula, adegan di dalam skrip ini bermula di ruang tamu di mana seorang pembantu rumah yang bernama Asmah berlari mengangkat telefon yang berdering di ruang tamu. Seterusnya, bahagian visual research. Terdapat 2 bahagian yang ada di dalam visual research ini, iaitu interior dan juga exterior. Untuk bahagian interior,
Terdapat beberapa perabot yang telah dicari seperti sofa, meja, ruang tamu, lampu berdiri, rak buku dan meja telefon. Untuk bahagian sofa, saya telah memilih gambar tersebut karena gambar ini menarik pada bahagian warna sofa serta kedudukannya. Gambar ini dipilih kerana mempunyai elemen yang sesuai dengan konsep yang telah dipilih, iaitu Melayu moden. Seterusnya kita beralih kepada meja ruang tamu. Saya telah memilih meja ruang tamu ini kerana rekaannya yang menarik serta mempunyai laci dan mudah untuk menyimpan barang. Selain itu, ia juga sesuai digunakan di ruang tamu dan selamat digunakan kerana bentuknya yang bujur. Untuk lampu berdiri, saya telah memilih lampu tersebut kerana rekaan lampu yang menarik dan nampak elegan. Lampu ini juga sesuai digunakan di ruang tamu kerana ia akan membantu menceriakan ruang tamu. Seterusnya, bahagian rak buku. Dalam bahagian rak buku ini, saya telah memilih rak buku tersebut kerana rak buku ini menarik dari segi warna dan mempunyai pelbagai fungsi seperti meletakkan hiasan dan bukan hanya untuk buku. Selain itu, ia juga akan menceriakan bahagian ruang tamu. Untuk meja telefon pula, saya telah memilih meja telefon tersebut kerana ia mempunyai gabungan warna yang menarik dan tekstur yang sesuai untuk meja, dan ia juga menampakkan elemen seperti yang terdapat di dalam konsep yang telah dipilih, iaitu Melayu moden. Bahagian eksterior pula, di dalam bahagian eksterior ini saya telah memilih rumah tersebut kerana rumah ini kelihatan serba moden kerana ia diperbuat daripada batu dan simen. Selain itu, ia juga mempunyai halaman yang menarik dengan tanaman pokok bunga yang berada di hadapan rumah. Seterusnya, kostum. Kostum yang akan digunakan oleh pegawai ialah baju formal, bernecktie dan baju Melayu. Manakala untuk Cik Puan pula, Cik Puan akan menggunakan baju kurung moden. Manakala untuk Asmah akan menggunakan baju kurung tetapi tidak sama seperti yang digunakan oleh Cik Puan. Untuk orang kampung akan menggunakan baju Melayu serta berseluar selek hitam. Seterusnya, untuk Mamat akan menggunakan pakaian yang lengkap khas untuk seorang driver. Dan Tauke akan menggunakan baju formal lelaki dan menggunakan kot. Seterusnya, untuk gadis Cina ini akan menggunakan baju cheongsam untuk menampakkan ia seorang yang berbangsa Cina. Manakala untuk Bang Man dan Sudin, Bang Man akan menggunakan baju berbutang hingga ke leher, manakala untuk Sudin akan menggunakan pakaian yang kelihatan santai. Untuk bahagian Fatimah dan Saleh, Fatimah akan menggunakan baju round neck serta menggunakan seluar yang labuh ataupun yang besar. Manakala Saleh pula akan menggunakan t-shirt dan berjaket jeans. Dr. Husin pula akan menggunakan baju formal putih dan berselek hitam ataupun biru tua. Untuk bahagian makeup, bagi pegawai akan menggunakan cermin mata dan bermakeup natural. Untuk Cik Puan pula, Cik Puan akan menggunakan makeup yang lebih berat pada bahagian mata dan ringan pada bahagian mulut. Untuk Asmah, makeup Asmah lebih kepada natural dan tidak menampakkan seperti bermakeup. Untuk orang kampung pula, orang kampung akan menggunakan jambang ataupun misai untuk menunjukkan ia seorang yang berasal daripada kampung. Untuk Mamat pula, Mamat akan menggunakan topi serta menggunakan makeup yang tipis. Untuk Toke akan menggunakan makeup yang natural dan mempunyai bulu kening yang tebal. Untuk gadis Cina
Gadis Cina ini akan menggunakan makeup serta menggunakan subang dan menggunakan lipstik yang tidak begitu menyerlah. Seterusnya, Bang Man dan Sudin. Bang Man akan menggunakan makeup seperti biasa, natural, dan begitu juga kepada Sudin. Untuk Fatimah dan Saleh, Fatimah akan bermakeup heavy pada bahagian mata dan Saleh pula bermakeup natural dan berambut kerinting. Untuk Dr. Husin lebih kepada natural. Untuk bahagian lighting, yang pertama saya telah memilih gambar tersebut kerana gambar tersebut menunjukkan sikap dan perangai masyarakat yang tidak patuh pada peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Gambar yang kedua pula menunjukkan sikap dan gaya masyarakat ataupun orang tertentu yang yang berperanan sebagai orang tertinggi yang menggunakan kekuasaan mereka untuk untuk